الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Kita menyambung kembali tafsiran ayat keempat yang belum sempat kita habiskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Dan tidaklah kami utuskan daripada seorang rasul melainkan diutuskan dengan bahasa kaumnya untuk ia jelaskan kepada mereka akan risalah yang dibawa untuk mereka. Fayudhillullahu man yasha, maka Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki. Wa yahdi man yasha, dan dia memberi hidayah, memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita menyambung tafsiran untuk ayat ini bahagian kedua. Fayudhillullahu man yasha, Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dan memberi hidayah. Perkataan sesat dan hidayah disebut setelah dinyatakan di awal atau ayat, pangkat ayat, iaitu ba'da irsalir rusul, selepas diutuskan rasul, atau dengan bahasa lain ba'da iqamatil hujjah, setelah ditegakkan hujjah. Manusia sudah mengetahui apa yang dibawa oleh rasul daripada Tuhan, apa jalan yang benar, apa jalan yang salah, maka manusia diberi ikhtiar, pilihan. Istimewanya kita manusia dan juga makhluk jin, kita mempunyai ikhtiar, pilih dengan akal yang diberikan, dengan kemampuan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, kita diberi pilih. Kalau manusia yang menerima dakwah Rasul memilih untuk menerimanya, maka dia mendapat hidayah. Sekiranya mereka memilih untuk menolak dakwah Rasul atas sebab lebih mengutamakan kehendak hawa nafsu ataupun ajaran Rasul tidak mereka sukai, maka mereka memilih jalan yang sesat. Allah Ta'ala tidak menyesatkan manusia melainkan kerana manusia itu sendiri yang cenderung untuk memilih jalan yang sesat. Kehendak Allah Ta'ala ini tertakluk kepada sifat adilnya, maka dia menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki. Ai ba'dal bayan, selepas diberi keterangan, selepas diberi penjelasan. Wa iqamatil hujjah 'alan nas, dan ditegakkan hujah kepada manusia, sehingga manusia sudah jelas mana jalan yang betul, mana jalan yang salah, dan tidak ada alasan untuk manusia memilih jalan yang salah apabila sudah terang antara kedua-duanya. Yakunun nas fariqaini, jadilah manusia dua golongan. Fariqun, satu golongan, yudilluhullah an wajhil huda, golongan yang Allah Ta'ala sesatkan ia daripada berada di atas bentuk hidayah, kerana li'ighalihi fil kufri wajtirahihi sayyi'at wal atham, kerana ia lebih cenderung condong kepada kufur dan terjerumusnya ia. Ijtirah, kalau asal perkataan jurhun, jurhun maknanya merujuk kepada juruh ni luka, cedera. Terjerumusnya ia dalam kejahatan, dalam perkara dosa. Maka manakala golongan kedua, golongan yahdihillahu ilal haq, golongan yang Allah Ta'ala beri hidayah kepada jalan yang benar, lalu dilapangkan dadanya untuk menerima ajaran Islam. Rasul telah sampai kepada manusia dengan membawa keterangan yang nyata. Sebab itulah tugas Rasul. Tugas Rasul adalah wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, dan kami menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran untuk engkau jelaskan kepada manusia. Setelah terang jelas kepada manusia, tidak ada sebab untuk manusia menolak perkara yang benar, kerana yang benar itu mendatangkan kebaikan untuknya. Kecuali kalau manusia itu tidak mampu untuk menilai, dengan sebab dia tidak ada akal. Kalau manusia itu orang yang
hilang akal yang gila, maka tidak dikenakan ke atasnya taklif, kerana dia orang yang zailul aqli, hilang akal. Tapi bagi orang yang waras, boleh berfikir dan boleh menilai baik buruk, tetapi masih juga pilih jalan yang salah, bermakna dia memilih kesalahan atas sebab salah dia sendiri. Adapun setengah makhluk kita melihat mereka tidak diberi pilih. Kita melihat contohnya kucing lah. Kucing makanan dia makanan berbentuk daging ikan. Seandainya kita beri kepada dia sayur, dia tak makan. Sebab Allah Ta'ala jadikan untuk makhluk kucing ini tidak ada dalam selera dia, keinginan dia untuk makan benda berbentuk sayur-sayuran, tak ada. Tetapi kita ni Allah Ta'ala jadikan manusia ni makan belakang. Asalkan benda itu halal, harus boleh makan belakang. Allah Ta'ala menjadikan huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kamu semua yang ada di atas muka bumi ini untuk kamu. Maka kita boleh pilih. Bahkan sesetengah perkara itu diharamkan kita memakannya, seperti daging babi. Kita kata apa perlu Allah Ta'ala cipta babi kalau tiba-tiba diharamkan ia? Kan lebih baik tak diciptakan langsung. Maka kita tidak ada pilihan kepada benda yang haram. Tetapi hidup ni untuk diuji. Untuk diuji, ada hak betul, ada hak salah, ada hak baik, ada hak buruk. Maka manusia diberi pilih, diberi kemampuan untuk ikhtiar, untuk pilih. Termasuklah sahabat ada manusia nak terima dakwah Rasul atau tak terima. Sebab tu tugas Rasul hanyalah berdakwah. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah yang benar itu datang daripada Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sesiapa yang mahu beriman, berimanlah kalau dipilih untuk beriman. Maka sesiapa yang memilih untuk kufur, menjadi kafir, maka biarkanlah dia kafir, sebab pilihan itu di tangan dia. Tetapi Allah Ta'ala memberi pilih ni setelah diutuskan Rasul. Seandainya Allah Ta'ala tidak utuskan Rasul, tiba-tiba diberi pilih, maka ini sesuatu yang bercanggah dengan sifat adil Allah. Katakanlah kita nak pilih seorang ketua di tempat kita, ketua kampung ke apa, sebuah pertubuhan belia ke apa, maka dibuatlah calonnya. Boleh jadi 2-3 orang. Dalam 2-3 orang calon, salah seorang ni orang yang tidak baik. Boleh jadi seorang yang mungkin pernah mencuri ke. Dalam ramai-ramai orang kapur tak kenal dia, tak kenal latar belakang hidup dia. Cuma ada seorang dua kenal. Hak kenal dia tu sudah tentu tidak akan memilih, mengundi hak. Mengundi pula, ada pilih. Maksud pilihan sebut undi pula. Tidak pilih orang yang disebut sebagai yang ada latar belakang tidak baik, kecuali kalau mereka mendapat maklumat yang tepat. Allah Ta'ala beri kepada kita peluang untuk kita pilih jalan yang betul, jalan yang salah, sebab kita sudah mendapat keterangan yang jelas daripada para Rasul. Maka pilihan itu ada di tangan kita. Kalau kita dipaksa pilih dalam keadaan kita tak tahu, maka kita memilih dalam keadaan kita telah membuat pilihan yang salah. Tapi itu tidak berlaku dalam soal agama, tidak berlaku, sebab dakwah Rasul itu jelas. Jelasnya dakwah Rasul sehingga dinyatakan oleh baginda, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Aku telah meninggalkan kamu berada dalam satu keadaan yang terang jelas, terang benderang, seperti jelasnya matahari di waktu tengah hari. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Walaupun kita berada di waktu malam yang gelap, tetapi perkara yang jelas terang daripada agama memang jelas. Tidak ada satu perkara yang boleh dinafikan ataupun diketepikan. Tiadalah yang melencong daripadanya kecuali orang itu akan binasa. Sebab benda itu jelas. Kalau benda itu jelas baik, kenapa manusia memilih yang tidak baik? Kecuali ada sesuatu yang tidak kena, iaitu ithar, lebih mengutamakan al-hawa ala al-adillah, mengutamakan kehendak hawa nafsu berbanding dengan dalil dan bukti. Contohnya semasa diutuskan Nabi Musa AS kepada Fir'aun. Fir'aun menolak Nabi Musa bukan dia tak tahu, dia tahu, tetapi dia menolak kerana
Apa dia disebut dalam ayat? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka engkar padahal jiwa mereka yakin. Kenapa mereka engkar? Kerana uluwan, zulman wa uluwa, kerana zalimnya mereka dan rasa tinggi diri. Walaupun dia mengakui bahawa dakwah Nabi Musa itu betul, tetapi ditolak kerana zulman wa uluwa, zalim dan juga rasa tinggi diri. Maka dia memilih untuk terus kufur dan engkar. Di sini kita perlu berfikir sebenarnya. Salah satu perkara yang ruang luas untuk kita dapat hidayah, kita kena berfikir. Tapi sayangnya ramai manusia tidak mahu berfikir tentang urusan agama, soal petunjuk. Kita lebih banyak berfikir, 90% kita fikir urusan dunia. Urusan akhirat untuk hidup selama-lama 10% yang manusia fikir. Kita sanggup berusaha payah untuk urusan dunia, boleh jadi separuh daripada masa kita sehari untuk urusan dunia atau lebih, tapi tak sampai 1/4 pun untuk urusan akhirat yang selama-lamanya. Kenapa jadi begitu? Sebab puncanya kerana ilmu. Ilmu yang dibawa oleh para rasul tidak sampai kepada kita, dan kita tidak terfikir untuk cari ilmu. Al-ilmu nurun. Semua orang tahu ilmu itu cahaya. Cahaya untuk jiwa manusia. Dengan cahaya itulah manusia akan melihat jalan yang terang, jalan yang lurus untuk menuju kepada jalan Allah. Tetapi kalau tidak ada cahaya, maka manusia akan tersalah pilih jalan. Seperti orang yang buta ataupun orang yang berada di tempat yang gelap dan diminta untuk pilih jalan. Jalan mana dia nak pergi? Jalan 1, jalan 2, jalan 3. Kalau jalan itu ada banyak jalan, kita diberi pula untuk pilih. Tapi sini kalau kita pilih betul, tak apa. Mintalah petunjuk kepada Allah. Sebab tu dalam bab kesesatan, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma laka aslam, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa bika anabtu wa bika khasamtu. Ya Allah, kepadamu lah aku menyerah diriku, aku beriman kepadamu, aku selesaikan kehidupanku, urusanku denganmu. Apa dia lagi? Aku berserah, bertawakal kepadamu. A'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta. Aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, kerana tiada Tuhan melainkan engkau. Antudillani, bahawa janganlah engkau menyesatkan aku. Aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, janganlah engkau berlindung daripada supaya tidak disesatkan oleh Allah Ta'ala. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkaulah yang bersifat maha hidup yang tidak mati, adapun jin dan manusia itu mati. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim, boleh rujuk dalam Riyadhus Shalihin pun ada. Doa Nabi ajar supaya kita berlindung dengan Allah agar tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang sesat. Tidak termasuk di kalangan orang-orang yang sesat. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijak sana. Dua sifat yang dinyatakan di sini, sifat al-aziz, iaitu al-qawiyyu al-ghalib, dialah yang maha kuat, yang maha mengatasi atas sekalian yang lain, yang maha bijaksana fi af'alihi wa tasarrufatihi, pada perbuatan dan urusan-urusannya. Baik, ayat fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha sebenarnya menjadi hujah untuk kita menolak pendapat golongan qadariyah. Golongan qadariyah yang menolak urusan masyiah di sisi Allah. Golongan qadariyah mengatakan manusia mempunyai kuasa sepenuhnya atas tindak tanduk dia dan apa yang dia pilih, tanpa ada kaitan dengan kehendak Allah. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan manusia memilih apa yang dia buat, tetapi tidak terlepas daripada masyiatullah, kehendak Allah. Satu riwayat yang dikemukakan oleh Al-Imam
Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya bahawasanya Abu Bakar dan Umar ketika kedua-duanya berada bersama dengan satu kumpulan umat Islam, mereka telah berselisih pendapat tentang satu perkara sehingga tinggi suara kedua-duanya. Lalu datanglah Nabi dan bertanya, "Ma hadza?" Apa dia ni? Lalu setengah di antara mereka dalam ramai hadis itu kata, "Ya Rasulullah, tadi Abu Bakar beritahu, al-hasanat minallah was-sayyi'at min anfusina." Perbuatan-perbuatan baik itu datangnya daripada Allah, adapun perbuatan yang buruk yang kami buat datang daripada kami sendiri, tidak ada kena-mengena dengan Allah. Itu pendapat Abu Bakar. Ulang sekali lagi. Bila Nabi tengok ramai beri penggegar ni, dia kata ada apa? Lalu orang ramai situ kata sebenarnya antara Abu Bakar dan Umar telah berlaku satu perbezaan pendapat sehingga tinggi suaranya. Abu Bakar beri pendapat al-hasanat minallah, segala kebaikan manusia buat berpunca daripada Allah, manakala keburukan manusia buat tidak ada kena-mengena dengan Allah, itu hak manusia sendiri. Manakala Umar pula berkata kilahuma minallah, kedua-duanya sama ada yang baik yang buruk datang daripada Allah. Oleh kerana berbeza pendapat dalam masalah ini, sebahagian di kalangan umat Islam di situ, berada di situ, ada yang menyokong pendapat Abu Bakar dan ada yang menyokong pendapat Umar. Kemudian baginda memberi ruang masa berehat seketika dan dia berkata, "Aqdi bainakuma kama qada bihi Israfil baina Jibril wa Mikail." Aku mahu menghukum atau memutuskan antara kamu berdua seperti yang pernah diputuskan oleh malaikat Israfil antara Jibril dan Mikail. Ada satu persoalan yang timbul, perbezaan pandangan antara dua malaikat Jibril dan Mikail. Akhirnya perbezaan itu diselesaikan oleh malaikat Israfil, di mana Jibril berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Umar. Jibril mengatakan kebaikan dan keburukan manusia buat semuanya datang daripada Allah. Manakala Mikail pula berkata sebagaimana yang dikata oleh Abu Bakar, kebaikan daripada Allah, keburukan daripada manusia itu sendiri. Bagaimanakah keputusan yang diberikan oleh Israfil, malaikat Israfil, terhadap perbezaan pendapat antara Jibril dan Mikail? Katanya annal qadar kulluhu khairuhu wa syarruhu minallah. Qada dan qadar, ketentuan Allah Ta'ala itu baik dan buruknya semuanya daripada Allah Ta'ala. Wa hadha qada'i bainakuma, dan inilah keputusanku untuk kamu berdua. Jadi Nabi Ja'far dia lebih menyokong pandangan Umar, tidak pendapat Abu Bakar, bahawa kebaikan keburukan itu semuanya daripada Allah. Tapi perlu kita faham, apabila disebahkan keburukan kepada Allah, ia mesti dinisbahkan bersama dengan kebaikan. Tidak boleh disebahkan keburukan tanpa disertakan kebaikan. Kerana setiap yang kita lihat buruk ataupun tidak baik, tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala baik. Sebenarnya di sisi Allah Ta'ala baik. Kalau kita kata penyakit, kita sakit-sakit itu satu keburukan, sebenarnya ada kebaikan di sebalik itu. Allah Ta'ala mentakdirkan secara iradah kauniyah berlakunya, kita kata perbuatan mencuri, perbuatan zina, secara kauniyah, secara kehendaknya pada alam ini, pada makhluknya berlaku. Tetapi dari sudut iradah syar'iyah, dari sudut syaraknya, Allah Ta'ala tidak redha, dia tidak suka. Sebab kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, maka tidak akan berlaku curi, tak berlaku, berzina tak berlaku, perai tak berlaku. Tetapi berlakunya semua ini kerana Allah Ta'ala menghendaki bahawasanya alam kehidupan manusia ini akan berlaku. Tetapi dari sudut hukum syaraknya dia tidak redha. Sesiapa yang tidak buat perkara yang dia tidak redha, maka dia dapat pahala. Sesiapa yang buat apa yang Allah Ta'ala tidak redha, maka dia mendapat dosa. Sesiapa yang tidak buat, maka dia terlepas daripada dosa. Contohnya kita ambil contoh dalam bab haji.
apabila melakukan ibadat haji, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sesiapa yang pastilah dia mahu menunaikan ibadat haji, maka tidak boleh dia melakukan rafas, bercakap perkara yang buruk, yang keji. Ataupun kalau pergi dua-dua suami isteri, tidak boleh melakukan persetubuhan semasa ihram. Wala fusuq, tidak melakukan perbuatan fasik. Wala jidal, tidak boleh berbantah, berdebat. Tak boleh berdebat, tak boleh bertikam lidah semasa dalam ihram. Adakah ini menunjukkan bahawa perbuatan ini tak berlaku? Boleh jadi kadang-kadang berlaku juga. Allah Ta'ala bukan menafikan tak berlaku, tetapi melarang supaya jangan berlaku. Tapi berlaku juga. Kalau berlaku bermakna boleh mengurangkan pahala haji, atau boleh menyebabkan kena bayar dam, denda sebab melanggar batal haji. Kita pergi kepada ayat berikutnya, ayat kelima. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila an-nur. Dan sesungguhnya telah kami utuskan Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Ayat sama ada ayat itu dalam Tauratnya, ataupun ayat dalam bentuk mukjizat, bayyinah, bukti bahawa hendaklah engkau keluarkan kaum kamu, keluarkanlah Bani Israel itu daripada kegelapan kepada cahaya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan kepada mereka dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu hari di mana Allah Ta'ala memberikan kepada mereka nikmat. Sebagaimana kami utuskan engkau ya Muhammad, dan kami turunkan kepada kamu kitab untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, demikianlah kami telah utuskan Nabi Musa kepada Bani Israel bil ayati tis', dengan 9 ayat. Maksud 9 ayat di sini 9 mukjizat, tanda kebenaran Nabi Musa yang disebut dalam surah, sebahagian itu dalam surah Al-Isra, dan satu lagi dalam surah Al-A'raf. Fa arsalna alaihimut tufan, datangnya ribut taufan, wal jarat, serangan belalang, wal kummal, serangan kutu. Kutu ni atas kepala penuh dengan kutu. Kutu gata kami pada sama. Wal dafadi, serangan katak. Wad dam, 5 darah. Sebagai ayatin mufassalah, 5 disebut lagi dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya tongkatnya bertukar menjadi ular apabila dimasukkan tangannya fi jaybihi dalam apa dia, dalam poket baju dia atau dalam bahagian dalam pakaiannya, maka tangannya bercahaya secerah cahaya matahari. Itu di antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa untuk membuktikan bahawa dia benar-benar seorang rasul. Lalu diperintahkan kepada Nabi Musa, keluarkanlah kaum kamu, ajaklah mereka untuk keluar daripada minadh-dhulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Daripada kegelapan di sini minal jahli wad dalal, daripada jahil dan sesat, kepada nuril huda, kepada jalan petunjuk, cahaya petunjuk. Sebab kesesatan yang berlaku di kalangan Bani Israel sebenarnya mempunyai bentuk yang tersendiri. Bani Israel ini satu golongan yang sudah lemah dan bodoh. Kalau kita baca dalam surah Al-A'raf, apabila mereka itu melepasi satu tempat, fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum, iaitu selepas Nabi Musa terselamat daripada serangan Fir'aun. Fir'aun dah tenggelam dalam laut. Akhirnya berjayalah Bani Israel menyeberangi Laut Merah.
apabila mereka melalui suatu kaum yang sedang menyembah patung berhala, lalu Bani Israel yang jahil dan bodoh ini berkata, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka juga memiliki Tuhan. Kalau mereka semua patung, tak boleh kau buat untuk kita supaya kita boleh buat supaya dia. Lalu kata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun, kamu ni merupakan satu kaum yang jahil. Adakah Tuhan ni boleh dibuat sebagaimana manusia buat makanan? Sebab tu dalam satu perjalanan peperangan ketika Nabi SAW pergi ke satu tempat, sama ada ke Hunain atau berbalik di peperangan Hunain, di mana dia singgah satu tempat dan melihat ada kawasan yang pokok, tempat sakut senjata, dipanggil Zatu Anwat. Lalu ada sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, jadikan untuk kami Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat, jadikan untuk kami tempat untuk kami sangkut senjata kami sebagaimana mereka ada juga. Maksud sakut di pokok tu dah. Sebab biasanya orang Arab tidak sakut gitu, dia akan bawa bersama pada sarung dia, pada pinggir dia. Lalu Nabi kata, subhanallah, Maha suci Allah, kamu telah berkata sebagaimana katanya Bani Israel kepada Nabi Musa, itu ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Benarlah kamu ni la tattabi'unna sunanum man kana qablakum shibran bi shibrin. Kamu ni mudah nak ikut perangai umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Apa sahaja orang buat salah pun kita ikut juga. Seolah-olah kita tidak ada ruang untuk berfikir dan memilih yang lebih baik. Apabila orang putih menjajah kita, memperkenalkan sistem demokrasi pilihan raya, kita pun ikut kat situ yang terbaik. Boleh baik tempat dia, tidak baik tempat kita. Kita melihat dalam dunia sukan, menarik, ditulis oleh seorang ustaz, Ustaz Ba'i Ja'far dalam I Love Islam. Dia kata masalah aurat, kenapa atlet-atlet kita majoritinya berpakaian tidak menutup aurat? Sebenarnya Islam tidak menghalang kita bersukan, tapi oleh kerana kita ikut pattern bentuk sukan daripada negara barat, bila dipakai kita pakai gitu juga. Apa perlunya? Apa perlunya kita pakai gitu dalam bersukan? Sebab nak tengok dia, tak perlu. Kita boleh bersukan, tapi kita mesti ada identiti tersendiri. Tujuannya adalah supaya kita benar-benar keluar daripada kegelapan, pergi kepada cahaya. Kita mengaku kita Islam, tapi dalam banyak urusan hidup kita masih lagi teraba-raba. Mana kita gelap lagi lah, belum dapat cahaya sepenuhnya. Sebab cahaya agama ni apabila kita belajar, hidayah daripada agama akan dimiliki apabila kita belajar, lalu kita dapat memandu kehidupan berdasarkan cahaya ilmu. Wa dhakkirhum bi ayyamillah bi ni'amillahi alaihim. Ingatkan kepada mereka dengan nikmat-nikmat Allah kerana telah mengeluarkan mereka daripada kongkongan Fir'aun. Mereka dikongkong, mereka ditawan, mereka dikuasai oleh Fir'aun dan juga tentera-tenteranya. Akhirnya Bani Israel selamat, dan ini menjadi suatu nikmat yang besar. Hari di mana selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun. Boleh baca kisah itu dalam surah Asy-Syu'ara, dari surah Yunus. Surah Yunus lah kita baca tafsirannya dulu. Surah Asy-Syu'ara, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Apabila kedua-dua bala tentera itu saling lihat-melihat, tentera Fir'aun dan juga pengikut Nabi Musa, dah kejar-kejar, mak-mak ni jumpa dengan laut. Lalu Bani Israel kata, habislah kenalah kita akan ditangkap. Sebab kita nak lari ke belakang, musuh sudah mengejar kita.
Adapun di depan ni ada laut. Lalu kata Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersama denganku, dia akan beri hidayah, petunjuk jalan kepada aku untuk selamatkan diri. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Lalu kami wahyukan kepada Musa supaya memukul laut dengan tongkatnya. Nabi Musa angkat tongkat, dia pun pukul laut. Fanfalaq, laut pun terbelah. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Dan setiap belahan itu menjadi suatu gunung yang besar. Terbelah bukan sebanyak, 2 belah. Zup, 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 belah. Laut terbelah. Bahagian terbelah tu dia akan naik tinggi. Kattawdil azim, seperti binaan gunung yang tinggi. Tengah-tengah tu kosong. Lalu Bani Israel boleh berjalan betul-betul di bawah dasar lautan. Keliling kiri kanan itu air. Seolah-olah air kiri kanan itu disekat oleh cermin. Kalau kita pergi di mana, di KLCC, dia ada aquaria, kena bayar, tengok dunia bawah laut. Jalan bawah tu cermin, datang tu boleh tengok kehidupan bawah laut keliling kita. Itu kecil ya. Di aquaria KLCC itu kecil ya, tapi hak sebenar yang berlaku pada zaman Nabi Musa besar lagi. Keliling itu boleh nampak ikan yang berenang dalam air, tapi sekat dengan kuasa Allah Ta'ala. Apabila Bani Israel dah berjaya menyeberangi di seberang sana, akhirnya air laut itu kembali takut semula, bercantum kembali. Maka matilah dia dan juga pengikut-pengikutnya. Peristiwa itu berlaku pada 10 Muharram. 10 Muharram. Sebab tu ketika Nabi berhijrah ke Madinah, didapati orang-orang Yahudi di Madinah merayakan 10 Muharram, kerana dia berkata pada hari inilah, pada tarikh inilah Allah Ta'ala telah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada dibunuh oleh Fir'aun. Lalu kami merayakannya kerana merasa gembira. Lalu Nabi jawab, nahnu ahakku minkum bi Musa. Kami umat Islam ni lebih raya untuk meraihkan kemenangan Musa berbanding kamu. Lalu Nabi suruh sahabat dia berpuasa pada 10 Muharram, atau disebut puasa hari Ashura. Puasa pada hari Ashura, supaya tidak menyamai puasa orang-orang Yahudi, maka diperintahkan kita berpuasa sehari sebelumnya 9 dan 10, ataupun sehari selepasnya 10 dan 11. Itu peringkat awal. Peringkat awal. Bahkan ada pendapat mengatakan peringkat awal puasa 10 Muharram adalah puasa yang wajib. Tetapi setelah diwajibkan puasa Ramadan, hukum wajib puasa 10 Muharram dimansuhkan dan diganti kepada hukum sunat sahaja. Peringkat awalnya wajib. Itu yang dikatakan bi ayyamillah, nikmat Allah Ta'ala di sini. Kemudian yang lain-lain sebelum itu berlaku, diturunkan kepada mereka al-manna was-salwa. Ini besar juga nikmat. Kalau kita baca dalam surah Baqarah, dalam surah Al-Maidah, Nabi Musa dan Bani Israel tersesat di suatu kawasan yang luas, kawasan lebih kurang pada pasir juga, selama 40 tahun. 40 sanatan yatihuna fil ard. Selama 40 tahun. Tempoh selama 40 tahun itu Allah Ta'ala memberi kepada mereka rezeki yang berupa al-manna was-salwa, iaitu al-manna sejenis minuman seperti madu, as-salwa sejenis daging burung. Makanan itu diturunkan daripada langit. Oleh kerana Bani Israel makan dan minum al-manna was-salwa untuk tempoh yang lama, boleh baca dalam surah Baqarah, akhirnya timbul rasa tak sirah, puas dah, nak makan hak tula, tak ada menu lain lagi. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Sapalah kepada ayat, mereka berkata, ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya dia mengeluarkan daripada bumi ini tumbuh-tumbuhan, sama ada dari segi bawangnya,
kacang adasnya, macam-macam jenis sayur-sayurnya, mentimunnya. Tak sedah al-manna was-salwa. Sedangkan al-manna was-salwa ni rezeki yang khusus daripada langit. Lalu Nabi Musa bertanya, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah kamu mahu menukarkan sesuatu yang rendah nilainya dengan sesuatu yang lebih baik? Adakah kamu nak tukar, nak ambil benda hak kurang baik, benda hak baik al-manna was-salwa daripada langit? Adapun hak kamu sebut nak kaca, sayur, timun, itu semua adalah benda yang biasa orang pun makan juga. Nabi Musa tanya, atastabdiluna, kamu nak tukar? Kalau benda tu baik, tak payah tukar. Jadi kita nak tanya orang nak tukar tu banyak tepek til, apa perlu tukar kalau benda tu baik? Kalau benda tak baik, tak payah tukar. Buatlah istikharah. Kisah Nabi Musa tu sepatutnya menjadi suatu idea bagi kita, sama ada kita nak tukar atau tak tukar sesuatu itu. Kalau benda tu kita rasa kita tak sih, atas sebab apa? Atas sebab lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, atau kerana nafsu kita sendiri. Itu. Walaupun mereka dah lama diberi oleh Musa al-manna was-salwa, Nabi Musa kata, atas tabdilu, nak tukar benda ni molek ni, berbanding dengan hak kamu minta tadi, kithaliha wa fumiha wa adasiha wa masaliha. Kalau nak juga Nabi Musa kata, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Tak sedek sini pergi tempat lain. Pergilah kamu ke tempat lain, maka kamu akan jumpa benda kamu nak minta. Kalau kita faham ayat ni, ia menjadi suatu sindiran yang tajam kepada sesiapa rasa nak tukar pergi tempat lain. Sebab kalau negeri kita ni dipanggil negeri Sani Mekah, comel dah. Ni Sani Mekah di bawah kepimpinan ulama tu comel dah. Kalau rasa nak tukar juga pergi tempat lain. Nabi Musa kata gitu. Kalau kita nak buat perbanding antara realiti kita dengan kisah Nabi Musa, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Tapi oleh kerana Bani Israel ini degil, dia tidak ingat bahawa al-manna was-salwa satu nikmat yang khusus. Akhirnya mereka menjadi orang yang lupa daratan. Waduribat alaihimudz dhillatu wal maskanah. Mereka ditimpa dengan kehinaan dan kemiskinan. Panas sangat tukar. Musa kata satu kami al-manna was-salwa sudah. Boleh dia nak, tapi di tempat lain akhirnya mereka ditimpa adz-dhillatu wal maskanah, kehinaan dan kemiskinan. Itu risikonya. Sebab itu dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh Nabi Musa peringatkan mereka. Setelah kamu selamat daripada Fir'aun, ingatkan mereka bi ayyamillah, hari-hari di mana Allah Ta'ala pernah beri nikmat dulu. Al-manna was-salwa, kamu berjalan tempat panah diteduhkan dengan awan. Yang akhir sekali kamu selamat daripada dibunuh oleh Fir'aun dan bala tenteranya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sabar dan bersyukur. Dua sifat yang dinyatakan di sini. Orang yang boleh mengambil pengajaran di sebalik kisah Musa dan dakwahnya, orang yang memiliki sifat sabar dan syukur. Bila kita mengkaji dalam Quran, kenapa sifat sabar dan syukur Allah Ta'ala hanya nyatakan dalam situasi tertentu. Kalau kita nak belajar sosok Quran, Allah nak cari. Cuba buat pencarian dalam internet, mana-mana perisian Quran itu, kita akan jumpa Allah Ta'ala menyatakan dalam beberapa situasi. Selepas disebut situasi itu, disebut inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Selain daripada awal surah Ibrahim, rujuk dari surah Sabah, ketika diceritakan kisah Nabi Sulaiman dan negeri Sabak yang diperintah oleh Ratu Balqis. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Selepas selesai cerita negeri Sabak yang kufur kepada Allah Ta'ala kerana peringkat awalnya mereka tidak beriman, walaupun peringkat akhirnya dia beriman.
Akhirnya Ratu Balqis itu beriman juga akhirnya. Tapi dikaitkan dengan kisah yang berlaku di Sabah itu, dia berlaku satu banjir besar. Satu banjir besar. Akhirnya Allah Ta'ala tukarkan. Bila berlaku sailan arim, banjir yang besar melanda, wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Apabila pecah empangan Ma'rib di Yaman dekat dengan Sabah, segala kebun-kebun mereka semuanya musnah. Lalu Allah Ta'ala gantikan dengan kebun-kebun yang penuh dengan duri, pokok asal dan sedikit pokok sidr. Pokok sidr ini pokok bidara yang daunnya disunatkan kita guna semasa memandikan semati. Itu hak tumbuh. Tapi kalau sesiapa yang mahu berfikir, maka Allah Ta'ala kata ia hanya memberi pengajaran kepada orang yang sabar dan syukur. Cuba kaji kenapa disebut sabar dan syukur. Serupa dengan kisah Musa dan Fir'aun. Rujuk di akhir surah Luqman. Dalam surah Luqman, Allah Ta'ala menggambarkan sifat manusia yang semasa dia senang dia lupa kepada Allah, tetapi ketika dia susah kerana belayar tengah laut, tengah-tengah belayar tiba-tiba wa idza wasyiyahum maujun kadhulali da'awullah. Apabila mereka dinaungi dengan awan yang tebal seperti awan pelada, ombak yang besar seperti awan, lalu mereka berdoa kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala selamatkan mereka. Da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dalam ayat yang selepasnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kenapa dalam cerita ini juga disebut inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur? Tujuannya untuk menggambarkan tingginya nilai sabar dan syukur. Orang yang boleh mengambil pengajaran daripada kisah-kisah dalam Quran, iaitu dalam beberapa kisah tertentu adalah orang yang memiliki sifat sabar dan sifat syukur. Dalam hadis Sahih Muslim daripada Suhaib bin Sinan, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib dan pelik urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, urusan orang beriman semuanya baik untuk dia. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, sekiranya dia ditimpa dengan kebaikan, dia mendapat sesuatu yang baik, maka dia bersyukur, dan syukur itu menjadi kebaikan bagi dia sebab dia dapat pahala syukur. Wa in asabathu dharra, sekiranya dia ditimpa dengan kesusahan, miskin, sakit, sabar, maka dia sabar, fakana khairan lah, maka sabar itu baik bagi dia sebab dapat pahala sabar. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, perkara itu tidak berlaku kecuali bagi orang yang beriman sahaja. Sifat sabar dan sifat syukur. Kita melihat kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali ketika membincangkan berhubung dengan sifat-sifat mahmudah, yang termasuk dalam suatu rubuk, dan itu dia ada sebut bab rubuk, ada rubuk ibadat dan sebagainya. Perbandingan antara sifat sabar dan syukur. Ada ulama mengatakan sifat sabar lebih tinggi makamnya daripada sifat syukur. Ada yang mengatakan sifat syukur lebih tinggi daripada sifat sabar. Perbezaan pandangan itu ditalkhiskan, ringkaskan oleh Ibnul Jauzi dalam Minhajul Qasidin, dan dibuat talkhis pula oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tapi Ibnu Qudamah sendiri mentarjih ke pendapat antara sabar dengan syukur serupa, dengan maksud 50-50. Itu pandangan Ibnu Qudamah. Walaupun sebahagian besar ulama mengatakan sifat syukur itu lebih tinggi daripada sifat sabar.
Bersyukur ketika senang lebih susah daripada bersabar ketika dalam kesusahan. Sabar atau syukur, dua sifat yang dimiliki oleh rasul-rasul dan nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ketika memuji Nabi Nuh AS, Allah Ta'ala menyebut ia dengan sifat syukur. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu seorang hamba yang syukur. Ketika menyebut kisah Nabi Ayub, Allah Ta'ala memuji dengan menyebut inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapati Ayub itu seorang hamba yang sabar. Dia lebih dari sudut sabar. Nabi Nuh pun sabar juga, kerana dia berdakwah 950 tahun dan tidak pernah berhenti. Tetapi Allah Ta'ala lebih menonjolkan sifat syukur pada Nuh atas sebab-sebab yang tertentu. Inna fi dhalika laayat likulli sabbarin syakur. Sifat sabar dan sifat syukur. Satu doa yang menarik untuk kita amalkan. Allahumma ja'alni 'abdan sabura wa ja'alni 'abdan syakura. Jadikanlah aku hamba yang sabar dan jadikanlah aku hamba yang syukur. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada al-'abdal ghaniyya, hamba yang kaya lagi bersifat syukur, ataupun hamba yang sabar. Antara kedua-dua sifat mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu yang sepatutnya dimiliki oleh semua orang yang mengaku beriman. Baik, kita sambung semula untuk sambungnya kisah Nabi Musa atau ta'bir lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati.